Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wasi'an. Ayyuhal ahibba al-a'izza, ayyuhal ikhwah, dan semua pelajar-pelajar tahfiz at-taqwa dan semua penonton live saat sekarang ini. InsyaAllah pada tengah hari ini kita akan belajar bahasa Arab bersama-sama. Kita akan berkongsi kepada adik-adik, pelajar-pelajar tahfiz, tuan-tuan dan puan-puan semua, insya-Allah. InsyaAllah kita akan meneruskan tajuk-tajuk kita sebelum ni, iaitu daripada isim-isim yang mansub atau isim-isim yang dalam i'rab dia, keadaan dia adalah nasab. Di antara yang nasab-nasab ni ada 13 macam dia. Yang sebelum ni ada Ustaz Farid cakap ada ada beberapa maf'ul yang selalunya nasab. Di antaranya yang paling masyhur sangat yang selalu kita dengar iaitu maf'ulun bih. Yang kedua maf'ul min ajlin, terus maf'ul mutlak dan sebagainya. Lepas tu ada kita belajar isim la dan yang lain lagi. Jadi banyak isim yang mansub ni. Dan pada tengah hari ni kita akan menyambung tajuk isim mansub ni. InsyaAllah kita akan membahas satu persatu pada tengah hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, pelajar-pelajar tahfiz dan semua yang mendengarkan, dalam isim mansub itu ada satu tajuk, nama dia adalah hal. Hal ni dalam bahasa kita, bahasa Melayu, bahasa Malay, selalunya kalau kita jumpa orang, selalu kita cakap kan, apa hal? Ini agak kasar sikit. Cuma apabila kita menanyakan sama orang apa hal, maknanya kita selalu menanyakan keadaan. Jadi apabila kita berjumpa hal dalam sebuah ayat dalam bahasa Arab, selalu sebelum hal ni kita bagi kod dia adalah dalam keadaan. Selalu kita bagi dalam keadaan. Suara kuat. Selalu kita bagi dalam keadaan kod dia. Dan dia hal ni selalu nasab. Nasab. Jadi kalau dia nasab atau i'rab dia nasab, maka dia mansub. Kita namai dia mansub. Jadi kalau ada orang tanya, apa i'rab hal? Iaitu nasab. Jadi kalau kita sebutkan halun mansubun, jadi itu yang hal. Hal ni kod dia dalam keadaan. Dan sekarang kita tengok macam mana hal dalam sebuah ayat yang bahasa Arab. Kita tengok di sini. Qara'tu al-Quran khashi'an. Di sini kita boleh nampak atau jelas tak? Gambar apa tak? Okey. Qara'tu adalah fi'il. Ni fi'il madi. Fi'il madi ada 3 fi'il madi, mabni ala sukun, ala fathah, ala dhammah. Sini antum semua yang pelajar-pelajar tahfiz khususnya boleh ingat balik. Apa saja fi'il madi itu mabni ala apa saja dia. Ada mabni ala sukun, ala fathah,
ala dhammah. Kalau yang ni mabni ala sukun. Kita tengok di lamul fi'il dia. Lepas tu telah membaca. Siapa yang telah membaca? Selalu ada pertanyaan, siapa? Ada kod di sini, siapa? Siapa? Yang tu yang di sini ni, ini sebagai selepas pertanyaan siapa, selepas soalan siapa tu, itulah dia yang sebagai fa'il. Ini sebagai fa'il. Dhamir yang tu, dhamir kata ganti nama tu adalah sebagai fa'il. Telah membaca siapa? Saya akan. Sini ada akan. Akan. Kalau kita ingat balik, di antara yang mansub-mansub tu ada satu yang nama dia maf'ulun bih. Dan maf'ulun bih ni kod dia adalah akan. Jadi telah membaca siapa? Saya akan Al-Quran. Maka Al-Quran ni mesti nasab. Dia sebagai maf'ulun bih dan i'rab dia selalu nasab. Tanda nasab dia apa? Fathah. Kenapa dia dengan fathah? Sebabkan dia isim mufrad, satu Al-Quran saja. Dia kena ingat balik lagi. Yang di level 1, level awal tu, ada sana jenis-jenis isim mufrad, isim musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir dan selain sebagainya. Isim maksur, isim mangkus dan semuanya. Kita mesti ingat balik tu. Biar kita boleh tahu apa alamat nasab dia, apa alamat rafa' dia. Dan khusus pada hari ni, apa alamat nasab dia. Dan ni alamat nasab dia adalah fathah. Kenapa dengan fathah? Sebabkan dia isim mufrad, satu Al-Quran saja. Telah membaca siapa? Saya akan Al-Quran. Yang inilah yang nak kita bahas pada tengah hari ni. Khasyi'an. Telah membaca siapa? Saya. Ini makna dia khusyuk. Khusyuk. Jadi telah membaca siapa? Saya akan Al-Quran. Kalau kita bagi kod, sesuai ke tak kita bagi di sini? Dalam keadaan khusyuk. Kalau kita dengar sesuai lah. Jadi kod untuk ini adalah dalam keadaan. Di sini boleh kita nampak macam mana penggunaan atau pemakaian hal dalam bahasa Arab. Dalam membaca siapa? Saya akan Al-Quran dalam keadaan khusyuk. Maka ini perkataan khasyi'. Khasyi'an ni adalah sebagai hal dia. Ini sebagai hal. Dan dia, tadi kita cakap, hal ni mesti nasab. Kita buat sini nasab. Tulis bawah dia nasab. Lepas tu, apa alamat nasab dia? Kalau ni kan isim mufrad, kita bagi alamat dia fathah. Kenapa dengan fathah? Isim mufrad. Jadi itulah susunan dia. Jadi hal ni, kalau kita terjumpa hal, selalu sebelum dia tu ada kod dalam keadaan. Terjemahan dia selalu ada dalam keadaan. Dan dia mesti i'rab nasab. Jadi yang perlu kita ingat tu, hal, i'rab dia apa, alamat i'rab dia, alamat nasab dia. Lepas tu jenis dari perkataan tu atau isim tu. Okey? Ada soalan? Macam mana? Ada soalan? Tak ada. Okey, kita tengok yang kedua. Tak jelas atau tak jelas? Tak jelas? Tak jelas? Itu terbuka saja. Okey. Sekarang kita teruskan. Yang selanjutnya, Ja'a al-waladu bakian. Telah datang. Ja'a ni apa dia? Isim ke fi'il? Kalau dia isim, maka ada mubtada, ada khabar. Kalau dia fi'il, ada fa'il. Kalau sini adalah fi'il. Fi'il madi. Sekarang kita mesti tahu, macam sebelum ni yang Ustaz cakap, kalau fi'il madi ada 3, mabni ala apa saja dia. Kalau sekarang ni kita tengok lamul fi'il dia, tengok di hamzah. Hamzah dia fathah. Maka dia mabni ala fathah.
telah datang. Siapa? Pasti kita selalu bertanya, telah datang. Siapa? Siapa yang telah datang? Nampak di sini kita ada al-waladu, anak kecil. Al-waladu. Maka al-waladu ni atau anak kecil ni, dia sebagai fa'il. Fa'il dia. Antum masih ingat lagi di akhir level 1, fa'il i'rab dia apa? Kalau yang dah belajar, pasti dia akan jawab rafa'. Yang tak belajar, dia akan jawab jar. Kalau dia fa'il, mestilah rafa'. Tanda rafa' dia apa? Domah. Kenapa domah? Isim mufrad. Sebab makna dia satu cuma. Yang waladu ni kan satu anak je. Kalau dia ramai anak dia, anak-anak di sini al-auladu, baru dia jamak-jamak. Kalau sini kan cuma mufrad satu je. Telah datang seorang anak kecil. Ini makna dia menangis. Apa kod dia di sini? Telah datang siapa? Seorang anak kecil dalam keadaan. Sini dalam keadaan menangis. Maka ini sebagai hal. I'rab hal apa? Nasab. Tanda nasab dia fathah. Kenapa fathah? Isim mufrad. Jadi samalah macam yang di atas ni. Jadi kita boleh tengok di sini. Selalunya kita boleh nampak sini, kita ambil khulasah dia. Kita ambil rizam dia, intisari dia. Yang pertama, hal tu kod dia dalam keadaan. Yang pertama. Yang kedua, hal tu mesti nasab. Yang ketiga, hal tu mesti dalam bentuk keadaan nakirah. Nakirah dia tak boleh pakai alif lam, tak boleh dia dibuat makrifah. Jadi antum mesti fahamkan yang tiga hal, yang tiga macam tu. Okey? Sekarang kita yang ini bentuk hal yang pertama. Sebab dia hal tu ada tiga macam dia. Tak macam yang senang ni je. Ni yang senang je hal dia. Nampak je satu perkataan senang. Sekarang kita akan tengok hal dalam bentuk yang bukan satu perkataan je lagi. Ada. Sekarang boleh kita tengok yang ayat yang satu ni. La tazhabu La tazhabu wa antum ja'i'una. Boleh kita tengok sini. Ada la. Kalau ada yang belajar yang masih ingat lagi level 3. Level 3. Tengok lagi balik level 3. Tengok sana ada amil jazam. Sana akan jumpa la. Ini nama dia la an-nahiyah. La an-nahiyah ni daripada amil jazam. Jangan makna dia. La nahiyah. Bezakan antara la nahiyah dengan la nafiyah. La nahiyah ni jangan makna dia. Kalau la nafiyah ni menafikan. Tak ada. Sini ni la nahiyah. Sini amil jazam. Maknanya, selepas la nahiyah ni kita akan berjumpa dengan fi'il mudhari' yang dalam keadaan jazam. Nampak di sini ada fi'il mudhari'. Ada marker tak? Atau dalam bilik saya tu ada marker satu. Sini ada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni sekarang kalau antum semua nak ingat-ingat balik, apa huruf mudhara'ah dia? Ada huruf mudhari', ada ta. La tadhhabu. Tazhabu, jangan. Tadhhabu makna dia pergi. Jangan kalian pergi. Yang di sini ni jazam fi'il mudhari' sini ni. Yang ni fi'il mudhari'. Dia dalam keadaan jazam. Kenapa jazam? Adalah sebelum dia. Jadi kena ingat lagi. Amil jazam selepas dia ada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tu mestilah i'rab dia jazam. Di fi'il mudhari' ni jazam. Lepas tu, apa tanda jazam dia? Kita mesti tahu tanda jazam dia apa. Kalau antum ingat, ini ni di level 3 lah, di awal-awal. Kalau yang dah level 4, level 5, level 6, mesti ingat lah. Tak nampak? Boleh ke depan sikit? Ke depan sikit.
Sini. Sekarang kita tengok yang di sini ni. Jazam dia. Tanda jazam dia adalah membuang nun. Asal dia tazhabuna. Asal dia macam ni, tazhabuna. Nampak tak? Tazhabuna asal dia. Tapi disebabkan sebelum dia ada la nahiyah, maka nun ni dihilangkan. Nun dihilangkan. Jadi sini alamat jazam dia menghilangkan nun. Kenapa menghilangkan nun? Kalau kita ingat balik yang ni fi'il apa nama dia? Fi'il mudhari' itu ada 3. Kalau antum nak ingat balik, ada sahihul akhir, ada mu'tal akhir, ada satu lagi al-af'al al-khamsah. Yang satu ni adalah al-af'al al-khamsah. Ciri-ciri dia ada nun di sini. Kalau antum tengok dalam bahasa Arab tu, kalau ujung dia tu una, ina atau ani, la tadhhabani, tadhhabuna, tadhhabina, yang ada una, ina, ani, itu maka dia af'alul khamsah. Jadi kalau af'alul khamsah ada huruf jazam sebelum dia, maka nun yang di ujung af'alul khamsah tu mesti kita hilangkan. Okey, ni level 3 lah. Belum, ini senanglah bagi antum semua ni. Janganlah kalian semua pergi ambil sini, sebabkan dia al-af'al al-khamsah. Al-af'al khamsah. Sedang pergi, kalau kita terjemahkan, pasti kita tanya siapa yang pergi? Fi'il, kaedah dia ada fi'il, ada kata kerja, mesti ada fa'il, mesti ada pelaku dia. Mana pelaku dia? Yang waw ni lah pelaku dia. Waw ni makna dia apa? Kalian atau antum. Inilah sebagai fa'il. Dah jumpa kita dah fi'il dan fa'il. Janganlah kalian pergi wa antum ja'i'una. Sini ada waw. Wa antum ja'i'una. Sana tu bukan wawul ataf ni. Ni bukan wawul ataf ni nama dia. Bukan. Sekarang dah beza dah. Wawul ataf tu dia level 3. Sekarang ni bukan level 2. Sekarang ni bukan wawul ataf ni. Sini beza sikit. Janganlah kalian pergi dan kalian ja'i'. Apa makna dia ja'i'? Ada yang jawab sana? Ada yang jawab? Tak ada jawab. Siapa yang berapa orang tengok? Tak ada yang jawab satu pun. Ja'i' ni apa makna dia? Tak ada baca. Ja'i' makna dia lapar. Janganlah kalian pergi dan kalian lapar. Kalau kita bagi kod kan senang sana. Senang kita baca dia. Janganlah kalian pergi dan kalian dalam keadaan lapar. Maka ayat yang selepas waw ni, ini adalah dalam keadaan wawul hal. Ini dinamai wawul hal. Jadi beza dia. Nampak kita hal dia satu perkataan je. Senang kita nak cari. Tapi kalau yang sini ni beza sikit. Sini hal dia dalam bentuk ayat. Dalam bentuk ayat sini hal dia. Dan ciri-ciri dia, kalau hal dia dalam bentuk ayat ismiyah, selalunya ada wawul hal sebelum dia. Jadi kita kalau nak baca kitab kena hati-hati. Kena hati-hati bezakan antara wawul hal, wawul ataf atau wawul ma'iyah yang dah kita belajar lah. Jadi kita kena bezakan tu. Janganlah kalian pergi dan kalian dalam keadaan lapar. Jadi yang ayat ismiyah ni sebagai hal. Okey, kita dah jumpa ni. Ni dua-dua yang ni antum ja'i'u wa ni sebagai hal. Cuma kita mestilah i'rabkan balik. Yang antum ni sebagai apa di sini ni? Ja'i'una ni sebagai apa di sini? Kalau antum adalah kata ganti nama, domir. Kata ganti nama atau domir
di awal ayat, maka dia sebagai mubtada. Ni mubtada. Ja'i'a ni ada mubtada, mestilah ada kawan dia, ada pasangan dia adalah khabar. Ada Adam, ada Hawa. Ada mubtada, ada khabar. Kita bagi sini khabar. Jadi dah jumpa dah. Ada fi'il, ada fa'il, ada mubtada, ada khabar. Tapi di sini ada waw. Dan ini wawul hal. Maka ayat mubtada dan khabar dia sebagai hal di sini. Fahim tum? Okey, kita lanjut lagi. Yang ini nampak beza sekarang. Yang ni hal satu perkataan je. Yang ni hal dalam bentuk ayat. Jadi ada ayat dalam ayat. Yang selanjutnya, ja'a al-waladu yabki. Ni beza dengan yang sini ni. Beza dia. Sini ja'a. Apa beza dia kita akan tengok sekarang. Ja'a adalah fi'il madi, sama yang macam ni. Fi'il madi mabni ala sukun. Tengok lamul fi'il dia. Telah datang. Siapa yang datang? Mesti kalau ada terjumpa kita fi'il, mana-mana fi'il dalam kitab-kitab Arab, kita mesti selalu buat kod selepas dia tu siapa. Telah datang. Siapa yang telah datang? Nampak sini kita ada ada al-waladu, makna dia anak kecil. Telah datang. Ini fi'il madi. Siapa? Ini sebagai fa'il. Fa'il i'rab dia rafa. Tanda rafa dia dhammah. Kenapa dhammah? Isim mufrad. Seorang anak kecil. Telah datang seorang anak kecil. Sini ni adalah, kalau antum tahu, kalau antum yabki itu isim ke fi'il? Itu mesti kita tahu dulu. Kalau di sini, ini satu perkataan Sat. Ini bukan satu perkataan. Dan dia tak dapat syarat daripada hal. Syarat hal tadi kan dia isim yang mansub, nasab dia. Dia nakirah. Lepas tu ada kod dalam keadaan. Kalau sini tak nakirah. Dan dia bukanlah isim. Dan dia adalah fi'il. Apa tanda fi'il dia? Ada ya di awal dia. Ada huruf mudhara'ah. Huruf yang menandakan fi'il. Anita, hamzah, nun, ya, ta di awal perkataan tu. Jadi ini fi'il mudhari' ni. Makna dia apa? Sedang menangis. Makna dia. Telah datang. Siapa? Seorang anak kecil sedang menangis. Sedang menangis. Jadi kod apa sini kita pakai? Dalam keadaan. Tapi yang ni hal bukan dalam bentuk satu perkataan yang macam ni. Bukan. Dia dalam bentuk ayat. Kenapa ayat? Tadi kita kan tahu ni fi'il mudhari'. Ini fi'il mudhari'. Makna dia sedang menangis. Macam yang kita cakap sebelum ni. Kalau ada kata kerja sedang menangis, mesti kita buat pertanyaan selepas tu. Siapa yang sedang menangis? Siapa yang sedang menangis? Fa'il dia mana? Fa'il dia adalah huwa. Kalau kita ulang kaji kita balik, di level 1 akhir tu ada fa'il. Fa'il tu tak selalu nampak yang macam ni. Al-waladun nampak isim zahir nama dia, fa'il dia. Tapi ada fa'il tu dalam bentuk kata ganti nama yang tak tampak. Kalau di sini ada huwa. Huwa ni kata ganti nama yang tak tampak. Maka dia sebagai fa'il sini. Telah datang. Siapa? Seorang anak kecil. Sedang menangis. Siapa? Dia. Jadi kod dia sini adalah dalam keadaan dia sedang menangis. Ini pun sebagai hal. Jadi hal sini ni, kalau di sini hal dia dalam bentuk satu perkataan. Sini hal dia dalam bentuk mubtada dan khabar. Sini hal dia dalam bentuk fi'il dan fa'il. Berarti sini hal dia pun juga dalam bentuk ayat. Jadi ada dah dua macam hal tu yang kita belajar. Pertama, hal dalam bentuk satu perkataan je yang dua ni. Yang kedua, hal dalam bentuk ayat. Ada ayat ismiyah, mubtada dan khabar. Ada ayat fi'liyah, fi'il dan fa'il. Itu baru dua bentuk saja.
Ada soalan di sana? Tak ada. Siapa yang tak datang? Yang tak Okey. 4 orang yang ada. Okey. Okey, selepas tu Ja'a, yang terakhir. Yang terakhir kita tengok. Ja'a telah datang. Siapa? Seorang anak kecil. Ni sama macam di atas. Fi ibtisamin. Fi ibtisamin. Fi ni adalah huruf jar. Sini ada kod lagi dalam keadaan. Dalam keadaan telah datang seorang anak kecil dalam keadaan fi ibtisamin maknanya dalam keadaan senyum, tersenyum. Yang ini pun sebagai hal. Cuma hal yang satu ni dalam bentuk huruf jar dan isim majrur. Kalau huruf jar dengan isim majrur ataupun zaraf dengan mudhafun ilaih, dia ni kan dalam bentuk syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Yang syibhul jumlah inilah sebagai hal. Yang syibhul jumlah tu sebagai hal. Jadi ada 3 bentuk hal tu. Ada hal dalam bentuk satu perkataan saja, ada hal dalam bentuk ayat, ada hal dalam bentuk huruf jar dengan isim majrur ataupun zaraf. Maknanya dalam bentuk syibhul jumlah. Jadi bagi yang mendengarkan, nanti masa balik pondok tahfiz, buat 4 contoh hal, buat 4 ayat yang di dalam ayat tu ada hal. Yang tak buat, insya-Allah akan menerima akibat dia. Okey. Sekejap lagi kita akan sambung ke tajuk tamyiz. Terima kasih atas telah menyimak dan merhatikan perkongsian bahasa Arab pada tengah hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dan sekejap lagi kita akan sambung insya-Allah dalam masa 10 minit lagi kita akan sambung insya-Allah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.